Saudara, pemberian vaksin COVID-19 dos tunggal di Sabah memudahkan proses vaksinasi penduduk. Ia sekaligus melancarkan program vaksinasi ke arah mencapai imuniti kelompok. Dari negeri di bawah bayu, silakan Enisia Dulus. Enisia. Ya, Alif. Suntikan vaksin COVID-19 dos tunggal keluaran CanSino terbukti memudahkan proses vaksinasi penduduk di negeri ini, terutama di kawasan pedalaman dan pulau yang mempunyai masalah perhubungan dan logistik. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tawau Dr. Nur Syazrah Najwa Zaini berkata, penerima tidak perlu berulang-alik untuk mendapatkan dos kedua seperti vaksin COVID-19 lain sebelum ini. Vaksin dos tunggal berkenaan juga memudahkan petugas Kementerian Kesihatan KKM di Pusat Pemberian Vaksin PPV kerana mereka tidak perlu bergerak jauh ke tempat sama bagi memberikan suntikan kedua. Penduduk di pulau walaupun jauh daripada bandar dapat vaksin, ya, sebab kita sekarang ni kita nak berusaha untuk mencapai imunisasi kelompok, ya, supaya kita nak mengelakkan daripada penularan yang lebih selepas ni. Beliau ditemui media dalam program outreach vaksinasi COVID-19 Pulau Sebatik di Dewan Seri Tamang Pulau Sebatik, Tawau. Sementara itu, Adun Sebatik Hassan Egani Pengiran Amir berkata seramai 800 penduduk disasarkan untuk divaksinasi menerusi dua PPV yang dibuka di pulau ini iaitu Dewan Terbuka Mentadak dan Dewan Seri Tamang. Penduduk Sebatik ini saja kita jangkakan lebih kurang dalam 4,000 untuk yang kita vaksinkan. Kita menyasarkan dalam bulan September ini, kita sasarkan 60% vaksinasi. Manakala bulan Oktober 80%. Jadi kita di pihak DUN cuba membantu untuk mencapai sasaran ini. Setakat kemarin, seramai 899 penduduk di Serudung Laut Kelabakan, Sungai Pukul dan Begosong Pulau Sebatik telah menerima vaksin CanSino. Seramai 300 penduduk kampung Tanjung Aru Baru, Kota Kinabalu menerima suntikan vaksin COVID-19 dos kedua hari ini. Mereka terdiri 160 warga negara dan 140 bukan warga negara yang telah menerima suntikan dos pertama 7 Ogos lalu ketika menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menurut Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Tanjung Aru, Surini Abdul Khalis, proses suntikan dos kedua ini berjalan lancar dengan kerjasama padu penduduk yang mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Mereka datang dari sejak awal lagi untuk mendapatkan vaksin kedua ni. Dan mereka memberikan kerjasama yang baguslah, mendengar arahan. Bila dekat dalam tu memang senang untuk diuruskan, tak ada masalah lah. Surini ditemui pemberita RTM dalam program outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Kota Kinabalu di Balai Raya Tanjung Aru Baru. Sementara itu, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Ridwan Akli, bertanggungjawab mengenal pasti baki penduduk di kawasan Tanjung Aru yang belum menerima vaksin. Saya dalam perancangan bersama CITF Daerah KK untuk mengenal pasti penerima-penerima ataupun penduduk-penduduk yang belum menerima vaksin, dan kita akan kenal pasti mereka ini untuk kita buat satu program lagi. Kita sediakan kemudahan pengangkutan untuk kita akan sendiri bawa mereka ke pusat PPV yang ada di sekitar KK ini. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di kawasan luar bandar dan pedalaman mencabar dan berbeza. Di Sugut, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Beluran memasuki kawasan kampung yang mempunyai klinik kesihatan untuk membuka pusat pemberian vaksin PPV sementara. Turut disasarkan penduduk perkampungan berdekatan tanpa kemudahan fasiliti kesihatan. Wartawan Iswadiman Syamsuddin mengikuti program vaksinasi di Kampung Abuan, Paitan. Ada laporannya. Usaha pemvaksinan digerakkan CITF Beluran menyasarkan penduduk Kampung Abuan, Waigen 1, Waigen 2 dan Kampung Tagapalang, antara kampung terpencil di pedalaman Sugut. Susulan akses kesihatan hanya ada di Kampung Abuan, ia menjadi lokasi PPV sementara. Tujuan program ini jelas, memastikan penduduk luar bandar termasuk masyarakat pagan mempunyai sistem imuniti badan yang tinggi sama seperti lain. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di pusat pemberian vaksin yang dibuka di Sekolah Kebangsaan Abuan
di kawasan Ulu Lingkabau ini dan ia memberi suntikan kepada kira-kira 360 masyarakat yang berdiami di kampung Waigen 1, Waigen 2, Tagapalang dan juga Abuan. Dianggarkan 50 hingga 60% masyarakat di keempat-empat kampung ini merupakan masyarakat pagan yang tidak mempunyai sebarang kepercayaan agama tetapi masih lagi menerima suntikan vaksin semata-mata untuk menyokong usaha kerajaan dalam melandaikan pandemik COVID-19. Sambutan terhadap program ini memberangsangkan. Hampir 90% penduduk hadir untuk vaksinasi. Bukti kerjasama semua pihak dalam menerangkan kepentingan vaksin berhasil. So, hasil usaha-sama antara Pejabat Parlimen Luran, Pejabat DUN, KKM dan masyarakat ketua kampung di sini dan JKKK untuk kami melakukan proses penerangan kepada masyarakat bagaimana keberkesanan proses vaksinasi ini. Saya mengarahkan ketua-ketua kampung di kampung masing-masing untuk memberikan penerangan kepada setiap penduduk mereka di kampung mereka masing-masing supaya kita perlu menerima vaksin yang kerajaan sediakan ini. Masyarakat pagan di kawasan berkenaan masih belum terdedah dengan pembangunan. Mereka mengamalkan perubatan tradisional namun tetap percaya terhadap keberkesanan vaksin. Walaupun kebanyakan mereka adalah orang-orang pagan, di mana walaupun mereka orang pagan, mereka masih percaya dengan vaksin, dengan perubatan moden dalam membentuk imuniti kelompok lah. Dan maksudnya mereka ni pun walaupun mereka berpegang pada perubatan tradisional, mereka masih lagi terbuka untuk menerima perubatan moden lah, termasuk vaksin. Ya, mereka sangat percaya. Sebelum ini pada awal-awalnya mereka sangka ini vaksin banyak dia punya kesan yang tidak bagus. Selepas itu nampak teman-teman yang lain memang dorang 100% percaya. Keyakinan saya sendiri di kampung Waigen 2 untuk penerimaan vaksin ini adalah untuk keselamatan semua penduduk Waigen 2 lah. Mereka akur dengan norma baharu kehidupan bagi menyokong usaha melandaikan pandemik COVID-19. Kesediaan dan penyertaan masyarakat di sini mengambil suntikan vaksin wajar mendapat pujian dan menjadi contoh kepada semua. Iswadiman Syamsuddin, Berita RTM. Pelbagai usaha dilaksana untuk menarik minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Terbaru program Semarak STEM Kebangsaan diadakan secara maya menerusi perkongsian inovasi dan amalan terbaik guru-guru STEM bagi menarik minat pelajar memilih bidang tersebut. Program berlangsung selama 2 hari yang akan berakhir hari ini boleh diikuti melalui YouTube SSTP JPN Sabah dan Facebook Semarak STEM Kebangsaan SSK 2021. Ketika merasmikan program berkenaan, Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan KPM, Dr. Rozia Abdullah berkata, KPM giat memantapkan pendidikan STEM untuk menarik lebih ramai pelajar menceburi bidang tersebut di peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Dengan ada ilmu STEM ni, kita melihat bagaimana kita menempuh cabaran dalam era pandemik ini dengan kaedah pemikiran yang sangat sistematik, tersusun. Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 PPPM meletakkan pendidikan STEM sebagai satu agenda penting dalam usaha mentransformasikan pendidikan. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Mistrin Radin yakin program ini mampu memupuk kesedaran pelajar terhadap kepentingan pendidikan STEM. Matlamat pendidikan STEM adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai literasi STEM dan berupaya mengenal pasti, mengaplikasi serta mengintegrasi konsep atau komponen STEM untuk memahami masalah dan menyelesaikannya secara kreatif dan inovatif. Program Anjuran Guru Penyelaras STEM, Unit Sains dan Matematik, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud ini melibatkan pembentangan daripada 15 guru STEM termasuk Sabah, selain Sarawak, Johor, Kedah, Melaka, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah dengan pelbagai perkembangan semasa. Kembali bersama Alif. Alif, silakan.